Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Dan yang berusaha Dr. Shanti selaku pensyarah bagi subjek GISC 1082. Dan insyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebelum tu kumpulan kami diwakili oleh saya sendiri, Luqman Hakimi bin Faizhar, Sarah dan juga Farah Iriana. Kami akan membentangkan soalan yang telah diberikan kepada kami untuk kami bincangkan, di mana soalan itu berbunyi seperti ini. Perincikan faktor-faktor yang telah membawa kepada kemelesetan ekonomi global yang telah melanda negara pada tahun 2008 hingga 2009. Jadi ini adalah satu isu yang kita akan bincangkan, di mana ianya adalah satu isu yang orang kata sejarah hitam yang pernah melanda negara. Bukan saja negara kita, malah global, secara global. Maksudnya mendunia lah isu ni. Jadi mari kita terus ke slide seterusnya. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita bincangkan tentang faktor-faktor mengapa berlakunya kemelesetan ekonomi ini. Eloklah kita kenal dulu ataupun kita memahami dulu maksud kemelesetan ekonomi ini. Jadi, kemelesetan ekonomi ini ataupun dikenali sebagai, kalau bahasa Englishnya, economy recession. Kemelesetan ekonomi ini terjadi apabila berlakunya pengurangan aktiviti ekonomi secara berterusan yang disebabkan oleh pelbagai perkara, seperti kejatuhan perbelanjaan yang ketara dan berterusan, krisis kewangan, pertumbuhan ekonomi yang negatif, ataupun bencana alam seperti wabak penyakit. Contohnya wabak penyakit yang kita baru saja lalui, iaitu pandemik COVID-19, di mana kita sendiri boleh lihat kesannya terhadap negara kita, kesan terhadap ekonomi negara kita. Bukan saja negara kita, satu dunia mengalami kesannya. Kesannya maksudnya ekonomi dunia ni jatuh disebabkan wabak penyakit itulah. Jadi itu antara orang kata salah satu perkara yang boleh menyebabkan kejatuhan ekonomi sesebuah negara. Seterusnya, kemelesetan ekonomi adalah fasa di mana aktiviti ekonomi tergandala, pengucupan dalam kitaran perniagaan, penawaran barang yang berlebihan berbanding permintaannya. Maksudnya orang kata inflasi. Seterusnya, kadar situasi pengangguran yang lebih tinggi mengakibatkan simpanan rumah tangga dan perbelanjaan yang lebih rendah, dan kerajaan tidak dapat mengatasi ekonomi tertentu, dan pengumpulan inflasi. Kadar faedah yang lebih tinggi, kepingan komoditi yang lebih tinggi, imbangan pembayaran yang lebih tinggi, dan defisit fizikal yang lebih tinggi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Jadi itu adalah antara orang kata yang menunjukkan aktiviti ekonomi ini terkendala. Seterusnya, bukti kemelesetan boleh dilihat berdasarkan kemerosotan kiraan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK, ataupun produk domestik kasar GDP, peningkatan kadar pengangguran serta pengurangan pengeluaran bekalan. Baiklah, nama saya Sarah Nur Alia binti Yusman dan saya akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi. Baiklah, seperti yang kita tahu, seluruh dunia telah mengalami kemelesetan ekonomi global yang sangat teruk pada tahun 2008. Hal ini dapat dilihat daripada pelbagai peristiwa-peristiwa penting yang telah menunjukkan betapa teruknya kegawatan ekonomi yang berlaku di seluruh dunia. Hal ini merangkumi kenaikan harga minyak dan secara tidak langsung ia telah meningkatkan harga makanan. Harga makanan ini menaik akibat pergantungan kepada penghasilan makanan daripada petroleum. Baiklah, seperti yang kita tahu, petroleum merupakan sumber minyak penting di seluruh dunia yang boleh kita kata seluruh dunia menggunakan petroleum, sama ada untuk kegunaan kereta ataupun makanan juga. Jadi, seluruh dunia telah mengambil langkah alternatif dengan menggunakan hasil tanaman makanan seperti etanol dan biodiesel sebagai gantian kepada petroleum.
Baiklah, seterusnya, krisis kredit teruk yang mengakibatkan lingkupnya bank-bank pelaburan dan komersial besar dan ternama di serata dunia. Pengangguran juga dapat dilihat, maafkan saya, pengangguran juga semakin meningkat kerana kemuflisan bank-bank besar di negara-negara besar seperti Amerika Syarikat. Kemungkinan kemelesetan sejagat pada tahun 2008-2009 ini dikatakan merupakan krisis terburuk dalam 80 tahun terakhir, dan para ekonomi dunia juga menyebutkan kemelesetan ekonomi global ini sebagai the mother of all crises. Saya akan membentangkan ataupun menerangkan tentang faktor mengapa berlakunya krisis ekonomi tahun 2008-2009 ini, ataupun dikenali sebagai krisis subprima. Jadi ini dia faktor pertama, iaitu kejatuhan Lehman Brothers. Apa itu Lehman Brothers? Jadi sebelum saya terangkan apa itu Lehman Brothers, saya akan bacakan poin ini dulu. Kejatuhan Lehman Brothers adalah satu krisis yang dimulai dari pasar subprime di Amerika Syarikat, di mana ketika itu lambakan hutang tidak berbayar sehingga menjejaskan kecairan tunai institusi kewangan di negara Amerika Syarikat, di mana banyak rumah tangga dengan pendapatan rendah dan kredit buruk memperoleh pinjaman rumah yang tidak mampu untuk mereka bayar balik. Jadi sebagai itu banyak rumah terpaksa dilelong kerana pembelinya tidak mampu membayar. Ia menyebabkan jatuhnya harga rumah dan banyak bank serta perusahaan kewangan lain yang mengalami kerugian besar. Hal ini menyebabkan bank pelaburan keempat terbesar di Amerika, iaitu Lehman Brothers, mengalami muflis, mengalami bankrupt. Baiklah, sekarang saya akan ceritakan dengan lebih terperinci tentang kejatuhan Lehman Brothers ni. Jadi sebelum tu, Lehman Brothers ni apa sebenarnya? Lehman Brothers ni sebenarnya adalah satu bank yang terkemuka di Amerika Syarikat, bank yang antara bank terbesar lah di Amerika Syarikat, iaitu nombor 4 di Amerika Syarikat. Nama Lehman Brothers. Jadi cerita macam ni. Biasa tak kita dengar harga rumah tak akan jatuh? Kita mesti jarang dengar kan harga rumah, jarang dengar. Mesti kita biasa dengar kan harga rumah tak akan jatuh. Biasa rumah harga naik. Tapi kali ni ceritanya, tragedi ni, saya akan ceritakan harga rumah jatuh merundum. Kenapa? Sebab isu ni lah, tragedi Lehman Brothers ni. Jadi permulaan masalah ini adalah apabila Lehman Brothers ni, dia memperkenalkan satu investment tools yang diberi nama Mortgage Backed Security, MBS. Apa itu MBS? MBS ni sebenarnya adalah ada banyak rumah ditempatkan dalam satu kawasan, satu pool, dan rumah-rumah ini di backup ataupun di insurans backup rumah ni, supaya apabila harga rumah ni jatuh, kita ada insurans untuk bayar. So in case kalau harga rumah ni jatuh, ada insurans akan cover lah. So credit rating agencies ni, dia meletakkan rumah-rumah ni ada pembahagian dia. Ada yang AAA+, AAA, triple B, A-, A tolak. Maksudnya contoh macam AAA tu, ianya harga nilai rumahnya tinggi. Kalau yang B tu mungkin dia bawah sikit. Kalau A- tu dia bawah sikit daripada AAA kan. Maksudnya contoh AAA ni orang-orang yang ada kelayakan. Maksudnya requirement ni tinggi lah. Maksudnya kena orang-orang yang kaya je yang boleh bayar untuk buat pinjaman untuk AAA ni, yang boleh beli rumah AAA ni. So MBS ni diorang bentangkan, diorang presentkan diorang punya investment ni dekat investor terkemuka di dunia ni. Dan salah satu investor salah satu investor terbesar tu adalah 401k yang merupakan, which is dia adalah KWSP dekat Malaysia ni. Tapi investor terbesar ni, diorang tak letak investment macam 2 juta, 3 juta, tak. Diorang terus letak macam $1 trillion dekat investment ni. So
harapan diorang tu besar dan juga diorang percaya dekat investment ni. Dan kalau anda kata mengalami kerugian, diorang akan mengalami kerugian yang sangat besar lah. Jadi bila diorang invest trillion dollars ni, dekat situlah bermulanya masalah ni. Sebab apa? Sebab demand kepada investment ni banyak. Demand ni tinggi. Tapi suppliernya, orang-orang yang mampu membeli rumah-rumah ni sikit. Jadi apa yang orang tengah ni buat, bank ni buat, apa yang bank ni buat bagi mengatasi masalah ni? Diorang wujudkan satu loan yang dikenali sebagai Ninja Loan. Jadi apa itu Ninja Loan? Jadi apa yang bank ni buat? Bank ni melonggarkan syarat kelayakan, syarat requirement diorang untuk diorang buat loan pinjaman rumah ni. Diorang longgarkan syarat. Sebab tu diorang perkenalkan Ninja Loan. So Ninja Loan ni apa? Ninja Loan ni tak ada income, tak ada asset, tak ada komitmen, still boleh buat loan. Biasa kalau nak buat loan kita kena ada syarat-syarat macam tu lah. Kita kena ada income, kena ada income yang sekian-sekian, kita kena ada aset sekian-sekian yang mencukupi, yang membuatkan kita layak untuk buat loan pinjaman tu. Tapi Ninja Loan ni silap dia orang lah, sebab dia orang buat Ninja Loan ni orang yang tak ada komitmen, tak ada aset, tak ada income, dia orang still boleh buat loan. So jadi masalah lah kat situ. Jadi bila demand dah terlalu banyak, credit rating agencies ni diorang bukan lagi mengejar rating. Maksudnya AAA, B apa semua tu diorang tak kejar tu lagi. Sekarang ni diorang lebih kepada mengejar investment. Dan insurans pun diorang dah letak satu harga yang, insurans dah letak harga yang rendah sebabkan diorang yakin yang harga rumah ni tak akan jatuh. Jadi disebabkan keyakinan yang sangat jitu itu juga, dan disebabkan kepercayaan tu, dia menyebabkan masalah tidak bayar rumah ni jadi semakin besar. Jadi masalah yang sangat, masalah yang susah nak dibetulkan. Dan MBS pun ketika itu sudah dah jadi satu masalah. Sebab apa? Sebab masalah ni dia jadi terlampau rumit, complicated, sampaikan satu bahagian pun kita tak dapat nak elakkan lagi. Satu bahagian masalah pun kita tak dapat nak betulkan. Kita tak boleh nak betulkan satu part pun, sebab AAA, orang yang layak untuk rumah-rumah AAA ni dipenuhi ataupun diduduki oleh orang-orang yang tak layak untuk duduk rumah tu. Maksudnya dia akan jadi hutang berlambak lah. Maksudnya semua orang akan jadi berhutang. Sepatutnya rumah AAA tu hanya diduduki oleh orang-orang yang layak je lah. Orang-orang yang AAA je lah. Jadi dipendekkan cerita, disebabkan itu masalah hutang yang berlambak menyebabkan Lehman Brothers ni jatuh. Lehman jatuh sebabkan hutang yang berlambak. Lehman Brothers ada juga untuk cuba lawan balik benda tu dengan cara diorang pump duit dengan nilai yang tinggi tapi still jatuh. So itu adalah penamat untuk syarikat Lehman Brothers. So bila Lehman Brothers ni jatuh, dia akan menjadi satu impak yang besar. Company-company besar yang lain yang invest dalam Lehman Brothers ni pun akan mengalami kerugian. Dan kita tahu Lehman Brothers ni adalah bank yang antara yang terbesar di Amerika Syarikat. So ianya efek global. Satu dunia mengalami kerugian besar disebabkan Lehman Brothers. Jadi itulah dia faktor yang saya terangkan. Maaf kalau ada susah nak faham. Dan sedikit pengajaran yang kita boleh ambil dari sini, kita tak boleh nak buat satu keputusan tu sewenang-wenangnya. Kita perlu berfikir panjang. Kalau kita buat ni, apa akan jadi pada masa akan datang? Kalau kita buat macam ni, apa akan jadi pada masa akan datang? So pengajaran ni boleh diambil itibarnya daripada untuk kita sekali lah, orang Malaysia, rakyat Malaysia. Jadi itu saja faktor yang saya bentangkan. Kita teruskan dengan faktor seterusnya yang akan dibentangkan oleh rakan saya. Terima kasih. Baiklah, jadi saya akan meneruskan faktor-faktor yang kedua yang menyebabkan berlakunya kemelesetan ekonomi global yang sangat teruk pada tahun 2008 ini. Baiklah, antara faktor berlakunya kemelesetan ekonomi global ini adalah kerana industri hartanah merudum. Okey, seperti yang kita tahu, industri hartanah merupakan industri yang sememangnya sentiasa diperlukan kerana
boleh dikatakan setiap hari ramai orang yang membeli rumah, tidak kisahlah sama ada rumah, tanah, lot kedai dan sebagainya. Jadi industri hartanah ini merupakan industri terpenting dalam sesebuah negara. Namun, kemelesetan ekonomi telah berlaku ataupun boleh berlaku disebabkan kejatuhan industri hartanah. Dan antara punca utama kejatuhan industri hartanah ini adalah disebabkan kadar kenaikan OPR. Kadar kenaikan OPR ini seperti yang kita tahu, OPR ialah kadar kenaikan faedah yang ditetapkan oleh sebuah bank besar dalam negara untuk institusi keuangan yang meminjamkan duit antara satu sama lain dalam tempoh satu malam. Jika anda semua tertanya-tanya kenapa kenaikan kadar OPR ini boleh menyebabkan industri hartanah merudum. Okey, baiklah. Kenaikan kadar OPR ini akan mempengaruhi industri hartanah dengan sangat teruk kerana ia merupakan faedah. Seperti yang kita tahu, bayaran harga rumah perlu ditambah dengan harga OPR dengan kaedah dengan faedah OPR, dan barulah dapat total harga rumah tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, kadar kenaikan OPR akan memainkan peranan dalam industri hartanah negara. Sebagai contoh, apabila OPR turun atau naik, kadar faedah kepada peminjam juga akan naik. Maksudnya jika kadar faedah OPR ni semakin meningkat, maka makin banyaklah bank perlu keluarkan duit untuk diberi kepada peminjam kan, untuk membuat loan beli rumah. Jadi kenaikan OPR ini melemahkan keyakinan pelabur terhadap sektor hartanah. Seperti yang kita tahu, jika kadar OPR menjadi terlalu tinggi, semestinya pelabur dari luar negara akan berasa was-was dan takut untuk melabur di negara kita kerana berkemungkinan besar tanah yang dijual itu tidak laku. Baiklah, seterusnya, pinjaman atau pembiayaan berasaskan kadar appungan akan meningkat dan jumlah bayaran balik pembeli rumah akan meningkat. Maksudnya, jika bank-bank besar dalam sebuah negara itu memberi pinjaman wang kepada peminjam, maka mereka mungkin akan mengalami masalah seperti kesukaran bayaran balik dan sebagainya. Jadi, apabila kadar faedah OPR ini meningkat, semestinya pembeli-pembeli rumah ni semua akan jadi lebih berhati-hati untuk membeli rumah. Mereka akan berhati-hati untuk melakukan pinjaman kerana takut mereka tidak dapat membayar balik pinjaman daripada bank tersebut. Jadi sekiranya hal ini berlaku kepada golongan yang kurang mampu, sudah semestinya golongan yang kurang mampu lebih mementingkan kelangsungan hidup daripada membeli rumah. Jadi banyaklah rumah yang dibina tetapi tidak dijual kerana dibina tidak dijual kerana ketidakmampuan rakyat untuk membeli rumah tersebut. Baiklah, itu sahaja bagi faktor yang pertama. Seterusnya saya akan beralih kepada faktor kemelesetan ekonomi global yang kedua, iaitu kecairan mata wang yang ketat. Kecairan mata wang yang ketat ini bermaksud walaupun duit itu nilainya besar, tetapi walaupun duit tersebut mempunyai sebuah nilai yang besar, tetapi banyak perkara yang tidak dapat dilakukan dengan duit tersebut. Maksudnya macam kita ingin membeli barang, duit tersebut tidak cukup. Walaupun seperti yang kita tahu, sebagai contoh, RM100 itu merupakan sebuah nilai yang besar, tetapi disebabkan kecairan mata wang negara kita yang agak tinggi, RM100 itu sukar untuk membeli pelbagai barang. Dan mungkin kita memerlukan lebih banyak duit untuk membeli sesuatu barang. Okey, baiklah. Kecairan mata wang yang ketat akan menyebabkan ketidakmampuan bayaran balik yang tinggi. Seperti yang saya cakap pada isi sebelumnya, iaitu industri hartanah merudum. Jadi untuk membeli hartanah, kita kena membuat loan ataupun pinjaman dari bank untuk membuat bayaran muka rumah tersebut.
Jadi, jika kenaikan OPR sangat tinggi dan kecairan mata wang sangat ketat, kita akan mempunyai masalah untuk, rakyat akan mempunyai masalah untuk membayar balik pinjaman yang dilakukan oleh bank, yang diberikan oleh bank tersebut. Jadi, banyak bank-bank besar mula takut untuk memberi pinjaman kerana risiko apabila ramai peminjam yang tidak dapat membayar semula pinjaman tersebut akan menjadikan sesebuah bank itu bankrupt ataupun muflis. Hutang pembiayaan perumahan semakin meningkat akibat memberi hutang kepada individu yang tidak layak berhutang. Maksudnya, bank-bank yang telah memberi duit kepada individu yang sebenarnya tidak layak berhutang ataupun tidak berkemampuan akan menyebabkan bank tersebut itu sendiri muflis kerana bank tidak cukup duit untuk backup balik. Ya, baiklah. Seterusnya, kecairan mata wang yang ketat juga boleh menyebabkan kerugian kepada bank yang memberi pinjaman. Seperti yang saya cakap tadi, kecairan mata wang yang ketat dan tindakan bank yang memberi pinjaman kepada individu yang tidak layak meminjam menyebabkan bank akan menanggung hutang yang sangat banyak dan secara tidak langsung menyebabkan bank-bank ini mengalami masalah kekurangan duit dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya, jika ramai orang yang kurang mampu ataupun tidak mampu membeli rumah, akan ada risiko lambakan hartanah yang tidak terjual. Okey, seperti yang kita tahu, industri hartanah ini merudum kerana ramai tidak mampu beli rumah. Dan pembinaan rumah akan sentiasa dijalankan kerana akan ada investor ataupun pelabur-pelabur luar yang melabur untuk membina sebuah kawasan perumahan di negara kita atau membina sebuah kawasan perumahan. Jadi, apabila ramai yang tidak mampu untuk membeli rumah ataupun sesebuah hartanah, maka akan menimbulkan lambakan hartanah yang tidak terjual, tak laku, rumah yang tidak berpenghuni dan akhirnya menyebabkan kerugian kepada pihak pelabur kerana tiada yang membeli. Baiklah, banyak rumah tersadai dan tidak laku di pasaran. Hal ini kerana apabila kenaikan kadar OPR meningkat, maka harga rumah secara tidak langsung menjadi lebih mahal. Dan rumah yang dikatakan mampu milik menjadi tidak mampu milik oleh sesetengah orang di sebuah negara tersebut. Harga rumah kekal tinggi dan tidak mampu milik. Dan akhir sekali, kajian pasaran perlu diwajibkan untuk setiap skim pembangunan bagi menentukan projek tidak terbengkalai dan laris dijual. Baiklah, jadi jabatan kerajaan di dalam sesebuah negara itu perlu menyelidik ataupun menjalankan kajian pasaran untuk setiap skim pembangunan. Hal ini bermakna bukannya mana-mana pelabur boleh suka-suka ingin membuat satu kawasan perumahan yang baru, kerana mungkin akan ada possibility untuk rumah tersebut menjadi terbengkalai kerana kegawatan ekonomi pada tahun 2008 itu sangat teruk yang menyebabkan negara-negara besar di seluruh dunia pun mengalami kemelesetan ekonomi yang sangat teruk dari segi hartanah. Jadi, bagi mengelakkan berlakunya lambakan harta yang sememangnya jika kegawatan ekonomi itu sudah selesai pun masih ada possibility untuk tanah-tanah tu tidak terjual. Jadi, badan-badan kerajaan perlulah memainkan peranan penting dalam memastikan tidak ada kawasan-kawasan perumahan yang bakal dibina menjadi terbengkalai dan skim-skim pembangunan tidak membazir. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya, Farah Iriana, akan meneruskan pembentangan rakan saya sebentar tadi dengan mengupas lanjutan krisis ekonomi 2008 dan prestasi ekonomi global. Jika dilihat berdasarkan nabiran ini, ekonomi maju menghadapi kemelesetan serentak menjelang akhir tahun 2008. Graf yang diberikan menunjukkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar iaitu KDNK
yang jelas menunjukkan penurunan ketara pada awal tahun 2008 secara berterusan sehingga mencapai penurunan yang sangat teruk pada akhir tahun 2008 sebelum berlakunya pemulihan yang dijalankan seawal tahun 2009. Jadi, kemelesetan ekonomi ini memberikan kesan kepada siapa dan bagaimanakah prestasi ekonomi global pada waktu tersebut? Antara krisis ekonomi yang berlaku ialah peningkatan harga minyak mentah yang semakin tinggi, iaitu kepada $147 setong pada bulan Julai. Bagaimanakah keadaan ini berlaku? Salah satu faktor berlakunya masalah ini adalah disebabkan oleh peningkatan kos bahan makanan. Perkara ini tercetus apabila penggunaan petroleum digunakan secara meluas untuk menghantar barang keperluan seperti tepung, beras dan sebagainya untuk kegunaan orang ramai. Jadi, harga petroleum akan meningkat dan sudah tentu harga bahan makanan turut meningkat untuk menampung harga yang dibayar untuk petroleum tersebut. Jadi, peningkatan harga barang makan ini akan menyebabkan kesulitan terhadap orang ramai untuk memberi barangan keperluan kerana tidak mempunyai nilai wang yang cukup untuk membayarnya. Jadi, apabila kes ini menjadi satu desakan oleh diri sendiri maupun ahli keluarga kerana tidak dapat menahan lapar dan mengalami kebuluran, seseorang akan bertindak untuk membeli barang makanan tersebut walaupun dengan harga yang mahal. Kesannya, seseorang tersebut tidak mampu untuk menampung ekonomi keluarga yang lain berikutan kehabisan wang untuk membiayai keperluan-keperluan lain selain daripada makanan. Jadi, dalam kes ini, peningkatan pengangguran turut berlaku kerana harga barang yang melonjak naik ini akan menyebabkan syarikat-syarikat menghadkan bilangan pekerja. Seterusnya, memberhentikan pekerja-pekerja lama yang tidak mempunyai potensi dalam kemajuan syarikat. Jadi, pemilihan untuk memecat orang-orang lama patutnya tidak berlaku kerana merekalah orang-orang yang mahir dalam mengendalikan pekerjaan syarikat. Namun, tindakan ini diambil untuk membolehkan nilai gaji yang akan dibayar kepada pekerja baru adalah lebih murah berbanding pekerja-pekerja lama. Impaknya kepada syarikat ialah syarikat dapat menyimpan wang-wang tersebut untuk pembangunan syarikat, pembelian jentera-jentera yang lebih canggih untuk memudahkan pengurusan dan penghasilan sesuatu barangan. Jadi kesimpulannya, jelaslah bahawa krisis ekonomi 2008 yang berkaitan dengan peningkatan harga minyak merupakan salah satu sumbangan terbesar kemelesetan ekonomi global berpanjangan berlaku kerana perlombongan minyak secara tidak terkawal ini. Jadi, harga minyak global melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah pada Julai 2008. Zaman pada era tersebut mengalami krisis kenaikan minyak yang begitu kronik. Jadi, kenaikan ini telah menyebabkan banyak negara mengalami masalah hutang yang begitu teruk sehingga perkara ini mampu memusnahkan ekonomi yang sudah dipupuk sekian lama. Kesannya kepada rakyat juga ialah rakyat mula menerima tempias krisis ini kerana banyak melihat syarikat mula membuang pekerja mereka kerana ekonomi dunia mengalami kemelesetan yang ketara. Contohnya, harga minyak global melonjak ke arah tertinggi dalam sejarah pada Julai 2008 iaitu $147 setong seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Jadi, bagaimanakah kemelut harga kewangan ini berlaku? Perkara ini berlaku kerana banyak dipengaruhi oleh permintaan minyak yang begitu tinggi dari negara seperti China dan India. Mengapa? Kerana kedua-dua negara ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang rancak dan kedua-dua negara ini memerlukan jumlah minyak yang banyak untuk memenuhi keperluan industri mereka yang sedang berkembang pesat itu.
Jadi, permintaan yang terlalu banyak ini telah menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Melambung tinggi kerana situasi ini telah mewujudkan satu tekanan terhadap keperluan minyak yang begitu jelas terlihat. Pada masa yang sama, keperluan permintaan minyak turut menjadi tinggi akibat berlakunya perbandingan dengan tahap pengeluaran minyak yang sedia ada. Lalu perkara ini menyebabkan harga melambung tinggi. Terusnya, keadaan politik yang tidak stabil di rantau Asia Barat telah menjadikan harga minyak melambung tinggi. Perkara ini berlaku disebabkan peperangan yang menunjukkan perasaan, rampasan kuasa dan ketidakstabilan politik di Iraq, Iran, Syria dan sebagainya menyebabkan banyak negara pembeli minyak berasa risau dan mereka bertindak untuk membuat pembelian awal yang lebih banyak daripada pembelian biasa. Jadi, keadaan yang tidak stabil ini menyebabkan negara-negara pengeluar minyak yang lain mengambil kesempatan untuk meninggikan harga minyak bagi mauk keuntungan ketidakstabilan politik yang melanda. Selain itu, penurunan kadar nilai mata wang Amerika Syarikat juga dikaitkan dengan peningkatan harga minyak ini. Jadi, situasi ini menyebabkan negara pengeluar minyak tidak berminat untuk mengeluarkan minyak lebih banyak kerana pembelian minyak menggunakan mata wang Amerika Syarikat ketika ini tidak membawa keuntungan yang banyak kepada mereka. Jika kita teliti, keperluan minyak di negara-negara yang mengeluarkan minyak itu sendiri memerlukan minyak yang begitu tinggi kuantitinya. Jadi, situasi ini menyebabkan jumlah minyak yang dikeluarkan oleh mereka itu tidak boleh dieksport dengan banyak untuk keperluan negara lain kerana sudah pasti mereka akan mendahului keperluan minyak mereka untuk mereka terlebih dahulu. Kekurangan jumlah penawaran minyak di pasaran antarabangsa seperti dalam situasi ini menyebabkan harga minyak melambung tinggi kerana negara-negara lain turut memerlukan minyak dalam kuantiti yang banyak. Berikut merupakan laporan oleh OECD Outlook iaitu Organisation of Economic Cooperation Development. Jadi laporan ini menjadi kayu ukur bagi inflasi di peringkat global yang telah mencecah ke paras yang tertinggi. Seterusnya, punca kemelesetan ekonomi global pada 2008 hingga 2009 iaitu melalui kejatuhan Bank Dunia. Kejatuhan ini iaitu kejatuhan bank yang melibatkan Amerika Syarikat memberikan satu petunjuk bahawa ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan dan menjadi salah satu sejarah terburuk semenjak Perang Dunia Kedua yang berlaku pada awal 2008. Hal ini dikatakan sedemikian kerana Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang maju dan apabila Amerika Syarikat ini mengalami sesuatu kemelesetan terutamanya dalam bidang ekonomi, perkara ini akan melibatkan keseluruhan negara yang menjalinkan ekonomi perdagangan termasuklah negara Malaysia kerana negara Malaysia mengamalkan prinsip ekonomi terbuka. Maka keadaan ini secara langsung menjejaskan negara-negara yang menjalinkan hubungan ekonomi rapat dengan Amerika Syarikat. Punca seterusnya ialah kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat, iaitu dalam situasi kerajaan Amerika Syarikat telah memperuntukkan $700 bilion sebagai pelan pemulihan ekonomi dan usaha menyelamatkan beberapa bank utama dan 3 gergasi pengeluar kereta mereka iaitu Ford, Chrysler dan GM. Jika Senate tidak meluluskan bil tersebut, ekuiti mereka akan terus merundum dan apabila berlakunya kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat, hal itu turut membawa kemelesetan kepada ekonomi global. Maksud ekuiti akan terus merundum dalam lampiran ialah perbezaan antara nilai aset dan nilai liability sesuatu yang berhutang. Contoh situasi yang menguatkan lagi pemahaman mengenai masalah ini ialah jika seseorang memiliki kereta bernilai $30,000 iaitu aset tetapi berhutang $10,000 di atas pinjaman terhadap kereta yang bertanggungjawab yang mewakili kereta $20,000 equity. Jadi equity boleh menjadi negatif jika liability melebihi aset.
Di samping itu, liberalisasi ekonomi juga termasuk sebagai punca kemelesetan ekonomi global 2008 hingga 2009. Sepatutnya, ekonomi sesebuah negara tidak boleh terlalu tertutup kerana kuasa beli rakyat haruslah dipertingkatkan bagi mengurangkan krisis ekonomi ini. Dengan cara ini, bantuan rakyat ini sangat digalakkan untuk memastikan ekonomi sesuatu negara terus berkembang bagi membanteras krisis ini daripada berterusan. Liberalisasi ekonomi ini tidak sepatutnya berlaku kerana perkara ini hanya mengundang masalah kepada negara dan tidak memberikan apa-apa faedah kepada rakyat. Liberalisasi ini bermaksud proses membebaskan diri, iaitu membebaskan masyarakat daripada sekatan politik dan moral, contohnya agama dan sebagainya. Faktor yang terakhir ialah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Faktor PBB yang mengalami kekurangan dana menyebabkan PBB tidak dapat membantu negara membangun, terutamanya di Afrika yang sedang berkecamuk dengan masalah kemiskinan dan kebuluran. Negara-negara lain yang bergantung kepada kewangan Amerika Syarikat juga terjejas berikutan kemelesetan ekonomi global yang berlaku dalam ekonomi Amerika Syarikat. Perkara ini menyebabkan orang ramai tidak dapat menjalani kehidupan mereka kerana mengalami masalah dari segi kewangan, terutamanya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sekian sahaja, terima kasih.